Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali kita dalam rancangan paling digemari ramai ya, toksikologi persekitaran. Kita akan teruskan topik pembelajaran kita mengenai lipid dan steroid untuk bahagian 2. Okey, seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, saya beri quick review untuk pelajaran yang lepas. Okay, kita ada fungsi lipid. Kita telah belajar mengenai lipid dan steroid. Antara fungsinya, antara yang di-highlightkan ialah lipid berfungsi sebagai bahan penebat lemak, bahan untuk tenaga, sumber kepada essential fatty acid, dan lipid berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, K dan sebagainya. Telah kita maklum yang lipid kita ada 3 jenis, iaitu lipid ringkas, contohnya lemak dan lilin. Lipid lipid sebatian, contohnya fosfolipid, glycolipid. Dan fosfolipid dan glycolipid adalah struktur penting dalam membran plasma sel. Lipid terbitan pula adalah lipid yang terhasil daripada hidrolisis lipid ringkas dan juga lipid sebatian. Contohnya kita ada sterol. Contoh sterol dia adalah steroid. Dan contoh well-known steroid adalah kolesterol. Selain daripada sterol, kita ada asid lemak, di mana asid lemak terbahagi kepada dua, iaitu asid lemak tepu dan asid lemak tidak tepu. Dan dalam asid lemak tidak tepu, kita ada sumber essential fatty acid. Okay, kemudian selain daripada fungsi lipid dan jenis lipid, kita lihat juga mengenai kolesterol, iaitu sejenis adalah komponen well-known komponen untuk steroid. Kolesterol tidak larut air, tidak berbau, tidak berwarna dan terkandung dalam lemak haiwan. Dan kolesterol ini disebabkan dia tidak larut air, jadi dia akan diangkut ke dalam darah melalui lipoprotein. Alright, itu saja quick review untuk pelajaran yang lepas. Sebelum kita lihat kepada objektif, just a quick review tu, lipid dan steroid antara sumber dia adalah daripada animal, seperti yang kita ketahui daripada haiwan akan ada mengandungi fat dia, dan vegetable juga ada mengandungi lemaknya, kandungan lemaknya. Okay, kebanyakan lemak dalam haiwan adalah saturated lipid. Namun begitu, terdapat juga certain lemak haiwan adalah lemak yang unsaturated. Contohnya dalam ikan kita ada unsaturated lipid, dan some of the ikan ni mengandungi essential fatty acid, contohnya dalam ikan salmon, mackerel. Okay, kemudian kita ada jenis makanan daripada tumbuh-tumbuhan, vegetable, sayur-sayuran. Kebanyakan lemak dari sayur-sayuran adalah jenis yang tidak tepu, unsaturated fatty acid. Okay, dan kebanyakan dan sumber essential fatty acid boleh didapati daripada tumbuhan juga. Okey, sebelum kita pergi secara mendalam dalam topik ini, kita lihat sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah terdiri bukan hanya untuk mencernahkan lemak, protein dan karbohidrat. Segala yang dimakan, ini adalah sistem pencernaan dia. Okay, jadi sistem pencernaan dia meliputi kita punya mulut, kita punya esophagus, kita punya perut. Pankreas juga terlibat dalam sistem pencernaan, dan di hati kita ada gallbladder, usus kecil dan juga usus besar. Dan akhirnya anything yang tidak diperlukan dalam badan akan disingkirkan melalui anus.
Okey, jadi objektif kita pada hari ini, okey, di akhir pembelajaran topik lipid dan steroid bahagian 2 ini, pelatih diharapkan dapat menerangkan pencernaan lipid dan juga dapat menerangkan bagaimana metabolisme lipid dalam badan, ya. Okey, sebelum kita melihat bagaimana proses pencernaan lipid tu, kita lihat dulu definisi pencernaan. Okey, pencernaan adalah satu proses pemecahan. Proses pemecahan adalah satu proses pemecahan. Okey, molekul makanan yang kompleks kepada unit yang lebih ringkas untuk tindak balas biokimia dalam badan. Kenapa pemecahan makanan kompleks itu perlu? Okey, kompleks ni dia refer kepada molekul yang sangat banyak contohnya polimer. Okay, kita macam lipid itu adalah polimer Okey. Dia perlu dipecahkan kepada unit-unit yang lebih kecil supaya dia lebih mudah untuk diserap dalam tubuh badan untuk digunakan sebagai untuk dimetabolismkan. Maksudnya untuk digunakan dalam badan. Okay, jadi bagaimana proses pencernaan lipid berlaku? Okay, lipid itu sendiri adalah polimernya. Jadi macam mana polimer tu nak dipecahkan kepada unit-unit yang kecil? Okay, jadi kita akan lihat seterusnya bagaimana pencernaan lipid berlaku. Okey, kita pergi kepada pencernaan lipid. Seperti yang saya telah maklum tadi, lipid adalah polimer. Polimer ini adalah molekul-molekul yang kompleks. Jadi dia perlu dipecahkan kepada unit yang lebih kecil iaitu monomer. Okey, jadi apabila kita makan makanan yang mengandungi lipid, contohnya ayam, daging, dan lipid di sini yang kita ceritakan adalah pencernaan untuk lemak, ya. Okey. Okey, jadi bila kita makan dekat melalui mulut, okey, salivary gland ni akan mengeluarkan lingual lipase. Okey, kita panggil lingual lipase. Okey, dalam lingual lipase ni dia akan menukarkan triglycerida kepada monoglycerida, free fatty acid dan glycerol. Tetapi dekat mulut ni kalau kita makan pun makanan tu tidak akan berada lama di mulut. Jadi tidak banyak pencernaan triglycerida yang berlaku di mulut. Jadi lipid dan hasil produk pencernaan yang telah berlaku dan bersama lingual lipase dia akan dibawa ke perut pula. Dia turun ke perut. Okey, jadi lingual lipase akan diaktifkan di dalam perut juga kerana keadaan yang berasid. Kemudian dekat perut juga kita ada gastric lipase. Okay, dalam gastric, jadi lingual lipase dan gastric lipase ni dia akan mencernakan dengan lebih lanjut triglycerida tu kepada monoglycerida, free fatty acid dan glycerol. Namun begitu, mulut dan perut hanya mencernakan dalam 20 hingga 30% triglycerida sahaja. Okey, pencernaan penuh akan berlaku di small intestine, saluran apa kita panggil ni? Usus kecil. Okey. Jadi triglycerida yang pergi ke usus kecil ni dia dalam bentuk yang titisan besar. Okey, ni dia punya gambarannya. Okey, dia dalam bentuk titisan besar. Jadi untuk menyempurnakan pencernaan tu dia perlu diubah kepada titisan kecil. Jadi macam mana pengubahan ini boleh berlaku? Okey, garang hempedu yang dirembeskan oleh gallbladder ni, dia akan melakukan proses pengemulsian. Okey, proses ini dia menukarkan titisan besar triglycerida tadi kepada titisan yang lebih kecil. Jadi lebih mudah untuk dicernakan. Okey, dan di small intestine juga, selain garang hempedu, pancreatic lipase juga daripada pankreas akan dirembeskan dan dia akan menukarkan titisan kecil triglycerida dan dia punya komponen-komponennya kepada
komponen yang lebih kecil, yang lebih ringkas, iaitu free fatty acid, glycerol dan monoglycerida. Okay, di sini juga garam empedu memainkan peranan lagi satu kali. Dia main dua kali, ada dua peranan, satu, dua. Okay, garam empedu dia akan combinekan produk tadi tu bersama dengan fosfolipid membentuk misel. Okay, misel ini akan mengangkut pecahan lipid. Ni kita gambarkan sebagai misel lah. Dia akan mengangkut pecahan lipid tadi untuk diserap ke dalam villi yang berada dalam small intestine. Okey, ini adalah struktur villi dalam small intestine. Okey, untuk small villi ni dia ada, kita panggil dia ni epithelial cell dan dalam dekat epithelial cell ni ada lagi dia punya microvilli kecil-kecil. Okey, halus lagi. Okey, jadi dia adalah sebenarnya fungsi dia adalah untuk penyerapan yang lebih efektif menambah ruang permukaan, jadi penyerapan akan berlaku dengan lebih banyak. Okey. Jadi cerita misal tadi gabungan hasil daripada free fatty acid, monoglycerida, fosfolipid dan garam empedu. Jadi misal ini dia akan masuk ke microvilli tadi. Okey, dan masuk kepada epithelial cell. Okey, dekat epithelial cell nanti, misal itu pergi ke endoplasmic reticulum. Okey, dalam endoplasmic reticulum ni, okey, triglycerida tu akan disintesis semula. Dia akan sintesis semula. Maksudnya, gabungan tadi ni, dia akan tukar kepada triglycerida semula. Okey. Kemudian, triglycerida ni dia akan bergabung semula dengan fosfolipid, kolesterol, protein untuk membentuk kilomicron. Okay, ini semua berlaku dalam epithelial cell. Okay, kemudian epithelial cell ni dekat kawasan ni lah. Okay, kilomicron ini dia lebih larut air tetapi dia bersaiz besar. Dia tidak boleh masuk ke dalam saluran darah. Okay, saluran darah ni warna biru dengan merah. Okay, jadi dia akan masuk ke dalam sistem kepada lacteal. Lacteal ni warna hijau. Okay, selepas dia masuk lacteal, dia akan masuk ke dalam sistem limfatik. Kilomicron ni akan dibawa ke dalam sistem limfatik dan daripada sistem limfatik itu baru dia akan pindah ke masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okay, dan masuk dalam sistem peredaran darah barulah dia akan diagihkan ke sel-sel dan tisu-tisu untuk metabolisme lipid. Okay, itu saja untuk pencernaan lipid.